Anak-anak semua pandai sembahyang tak? Pandai. Pandai. Siapa yang belum pandai sembahyang, pakcik nak ajar. Semua sembahyang subuh tak pagi tadi? Ya ke? Okey. Kalau tak sembahyang subuh, payah rezeki. Nabi kata sembahyang subuh ni dan sembahyang-sembahyang lain 5 waktu adalah wajib. Okey. Kalau anak-anak tak sembahyang, ingat kat pakcik. Pakcik tak ada kaki sebelah pun sembahyang. Pakcik makan nasi tangan kiri. Sebab tangan kanan pakcik macam ni. Tak boleh pegang lauk, tak boleh pegang nasi. Jadi pakcik makan nasi tangan kiri. Anak-anak boleh tak makan nasi tangan kiri? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tangan anak-anak cantik. Angkat tangan masing-masing macam ni. Angkat tangan. Okey. Tangan cantik tak tangan? Cantik tak tangan masing-masing? Cantik. Tangan anak-anak semua cantik. Hari ni, pakcik nak baca buku 25 Nabi dan Rasul ini. Tapi, janji tahu. Kalau anak-anak bising, pakcik tak nak baca. Nak merajuk lah. Kalau anak-anak baik, pakcik nak baca sampai habis. Ada cerita best sangat. Hari ni, pakcik nak pilih satu cerita yang paling best. Iaitu cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam tu yang naik kapal besar tu. Masa tu banjir berlaku, tenggelam, mati semua orang. Nabi Nuh seorang saja yang selamat bersama kawan-kawan dan juga anak-anak dia yang baik, anak-anak yang jahat semua tenggelam. Nak dengar tak cerita tu? Nak dengar tak? Nak. Okey, kalau nak dengar, anak-anak kena baca doa dulu sama-sama. Bagaimana nak baca doa nak belajar? Ingat tak? Ingat. Cuba macam mana doa nak start belajar? Ingat. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Betul? Betul. Itu doa masuk tandas lah. Alamak Damia, tertukar dah. Okey, doa nak belajar, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari amin. Wala syikri pun wala syikri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nabi Nuh alaihissalam ni Nabi keempat sesudah Nabi Adam. Nabi yang pertama Nabi apa? Nabi apa? Yusuf. Nabi Adam. Yusuf pula dah. Nabi yang pertama Nabi Adam. Adam, Idris. Nabi Adam. Lepas Nabi Adam? Nuh, Hud, Soleh. Dan sebagainya. Jadi Nabi Adam ialah Nabi yang sesudah. Nabi Nuh ialah Nabi keempat sesudah Nabi Adam. Syith dan Idris. Baginda keturunan ke-9 daripada Nabi Adam. Ayahnya bernama Lamik dan Metushalih bin Idris. Okey. Nabi Nuh ni, dia seorang tukang kayu. Tukang kayu tahu tukang kayu? Tak tahu. Tukang kayu dia pandai mengukir. Pandai menggunakan peralatan untuk nak ukir kayu-kayu. Tukang kayu. Dalam bahasa Inggeris, tukang kayu dipanggil apa? Carpenter. Sebut ramai-ramai. Carpenter. Carpenter. Lagi sekali ramai-ramai. Carpenter. Carpenter. Belit lidah sorang-sorang. Dalam bahasa Inggeris, tukang kayu dipanggil carpenter. Okey. Nabi Nuh ni, dia sangat baik. Okey. Mereka semua hidup di satu zaman di mana ramai yang tidak beriman. Okey, Nabi Nuh ajak kaum dia, marilah semua kaumku beriman. Ajak jadi orang baik-baik. Tapi umat Nabi Nuh tak nak ikut Nabi Nuh. Okey? Nabi Nuh ajak dia. Nabi Nuh kata, "Ya Allah, ya Tuhan kami." Nabi Nuh berdoa, "Berilah hidayah kepada saudara-maraku. Kenapalah ramai sangat orang jahat-jahat ni?" Nabi Nuh berdakwah pada saudara-mara dia. "Marilah semua masuk Islam. Marilah semua jadi orang baik-baik." Tak ada orang nak dengar pun cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih sangat. Tiba-tiba, Allah hantar Jibril datang bagi tahu Nabi Nuh. Hantar malaikat bagi tahu kat Nabi Nuh untuk bina sebuah perahu yang besar. Supaya
Nabi Nuh dapat selamatkan diri kerana Allah nak bagi hukuman kepada orang jahat. Allah nak berikan banjir besar kepada kampung tersebut. Jadi Allah cakap kat Nabi Nuh, buat perahu besar sekarang juga. Nabi Nuh pun buatlah perahu. Dia kena ejek dengan kawan-kawan dia, saudara mara dia. Semua orang ejek dia. Buat perahu apa tu? Tak ada hujan pun. Nabi Nuh buat perahu atas darat. Bukan buat perahu dalam sungai, dalam laut. Dia buat atas darat, tepi rumah dia. Perahu besar. Semua orang ketawa kat dia. Elok tak ketawa kat orang? Perangai ketawakan orang ni elok ke tak? Tak elok. Perangai macam ni nanti Allah Ta'ala turunkan balasan baru tahu. Nanti kalau kita kat sekolah, kalau kita tengok kawan-kawan kita gemuk, kita ketawakan dia, elok tak? Tak. Orang yang suka mengata orang ni elok tak? Elok tak perangai dia? Kalau ada orang macam ni, kita kena nasihatkan dia, adik, awak, kawan, sahabat, jangan mengata orang tak baik. Okay. Kalau kita tengok orang tu cacat, kita mengata dia bagus tak? Tak. Okay. Ada tak orang suka mengejek orang lain kat sekolah? Ada tak? Ada. Tak ada. Kalau ada, nasihatkan dia, kawan-kawan semua jangan ejek orang tak baik. Nabi Nuh ni pun sama. Dia buat sampan. Besar perahu dia buat. Sampan dia tu ada bertingkat-tingkat. Tingkat bawah burung-burung duduk. Haiwan lembu-lembu duduk. Kerbau semua duduk tingkat bawah. Tingkat nombor 2, duduk pula burung-burung. Tingkat 3, duduk pula kawan-kawan. Tingkat 4, macam-macam. Besar. Macam Ekon Jaya besar. Macam macam Ekon Safe besar. Ekon Safe tu satu tingkat je. Apa bangunan yang paling tinggi? Hanya adik-adik pernah tengok. Macam KB Mall. Sampan dia besar macam KB Mall. Sampan dia besar. Besar. Robot. Bukan robot. Perahu. Bukan Transformers. Bukan. Besar sampan dia. Kerana apa? Kerana Allah nak turunkan bala, malapetaka, nak bagi banjir. Biar mati semua orang jahat. Nabi Nuh bersabar. Dia pesan kat semua saudara mara dia, marilah naik kapal ni. Masa dia tengah buat kapal tu, ada orang jahat merangkak malam-malam, termasuk orang buta pun jahat juga. Pergi buang najis dekat dalam kapal Nabi Nuh. Kesian kat Nabi Nuh. Orang jahat. Dia tengok Nabi Nuh buat kapal besar. Dia suka mengejek Nabi Nuh. Dia merangkak malam-malam pergi buang najis, pergi kencing dan sebagainya dekat kapal Nabi Nuh. Kesian kat Nabi Nuh. Besoknya Nabi Nuh menangis. Nabi Nuh cuci semua najis-najis tu. Dia terus buat kapal dia. Berbulan-bulan dia buat kapal. Kaum Nabi Nuh, kawan-kawan dia sentiasa mengejek dia. Tertawakan dia. Tengok Nuh tu buat sampan. Tengok tu. Tak ada Nuh kat situ. Tak payah tengok Dam ya. Tengok tu Nuh tu. Dia buat kapal atas darat. Orang buat kapal dalam laut, dalam air. Anak-anak tahu tak? Isteri Nabi Nuh pun sama ketawakan Nabi Nuh. Kesian Nabi Nuh. Bila tiba masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh mengarahkan haiwan-haiwan yang tertentu naik kapal. Haiwan semua naik. Lembu-lembu naik. Kuda naik. Semua haiwan harimau naik. Lion tahu? Singa naik. Semua haiwan naik kapal. Burung-burung naik. Naik burung-burung. Semua. Arnab naik. Semua naik berpasang-pasang. Kucing naik. Apa lagi haiwan sebut? Apa? Ikan Nabi Nuh angkat naik. Ikan tak boleh naik sendiri. Okey? Ikan tak payah naik sebab ikan duduk dalam air. Nanti akan banjir, ikan akan duduk dalam air banjir. No problem. Betul? Bila semua dah naik, Nabi Nuh pun menyeru isteri dia. Wahai isteriku yang cantik jelita, naiklah sampan ini. Isteri dia tak nak naik. Isteri dia degil. Isteri dia tak nak menaik kapal dengan Nabi Nuh. Isteri dia kata Nabi Nuh ini penipu. Isteri dia tak dapat hidayah daripada Allah. Nabi Nuh sedih sangat. Anak-anak tahu tak siapa lagi yang tak nak naik kapal Nabi Nuh?
Anak-anak Nabi Nuh pun tak nak naik. Anak-anak Nabi Nuh pun tak nak naik. Sedihnya Nabi Nuh. Orang yang dia sayang sangat. Anak yang dia jaga daripada kecil, dia dukung, dia mandikan, bila besar tak nak ikut dia. Nabi Nuh rasa sedih sangat. Nabi Nuh berdoa pada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku sedih sangat. Isteri aku dan anak aku tak nak naik pun kapal yang aku buat ni. Allah Ta'ala pujuk Nabi Nuh. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah Ta'ala memujuk Nabi Nuh. Kan hidayah itu milik Allah. Tiba-tiba, bila semua dah naik, hujan mula turun. Mula-mula sikit, lama-lama ribut petir datang. Kemudian turun air hujan banyak. Air semakin naik. Orang ramai mula jadi cemas dan bimbang. Orang mula takut. Tiba-tiba air makin naik. Menenggelamkan semua orang mati. Tinggallah kapal Nabi Nuh terapung-apung. Dia nak tidur jahat. Ya, akhirnya selamatlah Nabi Nuh bersama pengikut-pengikutnya dan haiwan-haiwan yang dia ajak naik dalam kapal tadi. Anak-anak semua, sebab itu kita kena jadi orang baik-baik. Kalau kita jadi orang jahat, kita kawan dengan orang jahat, nanti orang jahat akan ajak kita ke tempat yang tak baik. Macam dalam cerita Nabi Nuh ni, isteri dia dengan anak-anak dia kawan dengan orang jahat. Bila isteri dia nak naik kapal je, orang jahat ajak. Tak payahlah. Isteri dia pun tak naiklah kapal. Anak dia nak naik kapal, ada kawan-kawan ajak. Tak payah naik. Anak dia pun tak jadi naik kapal. Akhirnya semua mati lemas. Sebab tu anak-anak kena cari kawan yang baik. Kawan yang baik dia akan ajak kita buat kebaikan. Kawan yang jahat, dia akan ajak kita buat jahat. Betul tak? Betul tak? Dulu kan pakcik masa kecil, ni, pakcik tak pakai kaki palsu lagi. Masa pakcik besar, Amsyah, masa pakcik besar, adik nama apa yang handsome ni, nama apa? Buka tudung. Bernama apa? Hakim. Adik baju belang nama apa? Nama? Ashraf. Azlan. Darjah berapa Azlan ni? Darjah 3. Masa pakcik darjah 3 dulu, pakcik bersekolah dekat je kat sini. Sekolah pakcik nama Sekolah Kebangsaan Kampung Raja. Masa tu pakcik tak pakai kaki palsu lagi. Pakcik melompat macam ni pergi sekolah. Toing, melompat. Pakcik bawa duit 20 sen je. 10 sen beli nasi, 10 sen beli air. Anak-anak sekarang bawa duit berapa ringgit? 20 ringgit. RM2. Pakcik dulu bawa 20 sen. Lepas tu pakcik beli barang kat kantin. Beli mi goreng, air, sirap. Pakcik pegang dengan tangan. Nak melompat tak boleh, takut tumpah. Pakcik pusing-pusing kaki pakcik. Tiba-tiba kawan-kawan pakcik datang dari belakang. Dia langgar pakcik. Tertumpah habis makanan. Pakcik sedih sangat. Makanan pakcik tumpah. Tak ada makanan nak makan. Duit dah habis. Ayah pakcik dulu orang miskin. Kami tak ada duit nak beli makanan. Bila pakcik kena langgarkan, pakcik melompat lari dalam tandas. Pakcik menangis dalam tandas. Sebab pakcik sedih sangat kawan-kawan pakcik langgar pakcik. Lepas tu kadang-kadang pakcik melompat pergi ke surau sekolah. Pakcik menangis kat surau. Satu hari, ada ustazah pakcik kat surau. Dia tengok pakcik sedih menangis. Dia ajak pakcik sembahyang duha. Anak-anak tahu sembahyang duha tak? Sembahyang duha ni sekarang boleh buat 2 rakaat. Usolli sunnatan duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Orang alim kata siapa sembahyang duha waktu seperti sekarang ni, pukul 10, pukul 9 pagi ni, insya-Allah murah rezeki. Pakcik sembahyang duha setiap hari daripada pakcik darjah 1 sampai pakcik habis belajar. Daripada pakcik umur 7 tahun sampai umur 17 tahun. Pakcik tak pernah tinggal sembahyang duha. Alhamdulillah, bila pakcik habis belajar di sekolah menengah, Allah hantar pakcik pergi belajar kat luar negara. Pakcik naik kapal terbang pergi ke Amerika, belajar dekat Amerika. Salji tebal. Hari-hari boleh jumpa dengan snowman. Takut. Tak. Pakcik pergi ramai dengan kawan-kawan pakcik pergi belajar kat Amerika. Kat sana pakcik jumpa snowman. Frozen tu, Olaf.
Ingat tak cerita Frozen tu, Damia? Ingat malam. Baru tengok semalam. Astaghfirullahalazim. Jadi anak-anak semua, kalau orang ejek kita, apa yang kita patut buat? Macam Nabi Nuh. Bila dia kena ejek, apa dia buat? Dia bersabar. Cakap ramai-ramai. Bersabar. Okey. Jangan sekali-kali balas balik apa yang orang ejek kita. Okey. Jangan balas balik. Orang ejek kita jangan balas balik. Nanti Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada mereka. Sebaik-baiknya maafkan mereka. Jangan berdendam, jangan marah-marah. Nabi Nuh, dia maafkan orang yang ejek dia. Dia maafkan. Pernah berlaku, okey, bila banyak sangat najis dalam kapal Nabi Nuh ni kan, banyak sangat najis. Ada orang buta pun jahat juga. Dia nak pergi buang juga najis dia dekat dalam kapal Nabi Nuh. Dia merangkak, dia tak nampak. Dia merangkak-rangkak. Tiba-tiba dia tersembam atas najis kawan dia. Buk, tersembam. Habis, muka dia kena najis. Bila dia bangun, mata dia yang buta nampak balik. Astaghfirullahalazim. Mata dia jadi terang. Terus dia dapat hidayah. Tak jadi dah nak mengkhianati Nabi Nuh. Sebab itulah ada orang alim ajar dekat pakcik, dia kata, kalau mata kita ada masalah, baca doa. Salamun ala Nuhin fil alamin. Baca doa. Bagi salam pada Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Gosok mata, insya-Allah mata kita akan jadi terang. Jom anak-anak. Baca sama-sama doa ni. Okey, baca, hembus kat tapak tangan. Gosok mata kita, insya-Allah mata jadi terang. Salamun ala. Ramai-ramai baca kuat-kuat. Salamun ala. Nuhin. Fil alamin. Salamun ala. Nuhin. Fil alamin. Salamun ala. Nuhin. Fil alamin. Hembus tapak tangan. Sapu mata masing-masing. Sapu terang. Dah terang dah Damia? Astaghfirullahalazim. Hebatnya. Terus terang mata. Amalkan selalu, insya-Allah mata anak-anak akan jadi terang. Tengok pakcik pun dah terang mata, dah tak pakai spek dah. Dulu pakcik pakai spek, sekarang dah tak pakai spek. Insya-Allah anak-anak akan jadi anak yang baik. Nabi Nuh kena ejek, kena kata ke orang, kena buang najis, dia bersabar, dia tak marah. Akhirnya dia selamat daripada banjir besar yang datang. Orang jahat semua tenggelam Damia. Mati semua orang jahat. Kita nak jadi orang jahat ke orang baik? Orang baik. Kalau kita nak jadi orang baik, kita kena buat kebaikan banyak-banyak. Pakcik tak ada kaki sebelah pun, pakcik solat tak tinggal 5 waktu. Mula-mula kita solat apa pagi-pagi? Solat subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isyak. Subuh berapa rakaat? 20? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Okey. Asar berapa rakaat? 4. Solat jenazah berapa rakaat? Hai, solat jenazah 2 rakaat pula dah. Anak-anak semua, solat jenazah tak ada rakaat. Solat jenazah ada 4 takbir sahaja. Tak ada 5. Solat jenazah, kita solat sambil berdiri saja, kita takbir saja 4 kali, tak ada rakaat ya. Jangan rokok pula depan mayat tu. Nama bangun mayat tu kan nanti, kan? Kan bangun buat Allahu Akbar lagi rokok sujud depan mayat, bangun mayat tu. Hei, pakcik tak tahu. Okey, terima kasih anak-anak dapat bersama pakcik hari ini. Okey, next time kita akan baca kisah Nabi lain pula. Okey, anak-anak nak tahu kisah Nabi mana pula selepas Nabi Nuh ni? Cakap. Nanti pakcik nak cerita. Nabi Yusuf yang handsome tu. Boy, mentang-mentang lah Amsyar ni handsome. Okay, next time pakcik baca buku kisah Nabi Yusuf. Okay, Nabi Yusuf hebat. Dia ada adik-beradik, ramai adik-beradik dia. Adik-beradik Nabi Yusuf ada 9 orang. Tapi mereka campak Nabi Yusuf dalam perigi. Sebab mereka dengki dengan Nabi Yusuf yang disayangi oleh ayah dia. Nanti next time pakcik cerita tentang kisah Nabi Yusuf pula. Nak dengar tak?
Nabi Yusuf walaupun kena campak dalam telaga, dalam perigi, tapi Nabi Yusuf, anak-anak, Nabi Yusuf akhirnya jadi Perdana Menteri. Hebat. Jadi orang paling kaya di Mesir, Nabi Yusuf. Next time, pakcik cerita. Boleh? Boleh. Okay, boleh. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Okay, very good. Okay, selepas kita belajar, kita nak baca apa pula doa? Apa doa selepas belajar? Mati. Doa makan. Allahu Akbar, subhanallah. Okey. Ya bagusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Baca wal asri sama-sama dengan pakcik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika bersama pakcik. Nama pakcik apa tadi, ingat tak? Raja Syaman. Syaman, wow. Syaman tu raja. Itu raja Arab tu, kaya aku. Raja Syamri. Nama pakcik Raja Syamri. Kalau di luar, anak-anak di luar panggil saya Ayah Raja. Kat luar. Ayah Raja. Ayam bukan ayam. Ayam Syamri pula dah. Anak-anak di luar, di sekolah kampung raja, di tempat-tempat lain, dia panggil saya Ayah Raja. Okey. Boleh? So, terima kasih anak-anak semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye.